Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kerana hadir bersama dalam kelas online kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama bacakan doa dulu untuk memulakan kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin akhlaqana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana kita dapat meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, pada minggu ke-13 dah. Okey. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bahagian fiqh, okey, dalam bahagian syariat, fiqh ataupun muamalat. Okey, urus niaga. Okey. Bahagian unit kedua, konsep pinjaman dalam Islam. Sebelum minggu lepas kita belajar pasal apa minggu lepas, ingat tak? Tengok tak video Ustaz? Fana, Renren, Amira, Aini, Zahira, Maisara, Akila, Amira, Izati, kita buat kita kelas apa minggu lepas? Ingat tak kelas apa? Konsep jualani dalam Islam. Okey, terima kasih. Ini siapa tu? Ren ni. Ren ni siapa ya? Okey, tak apalah. Baca, faham dan teliti. Okey, pertama sekali maksud pinjaman. Okey. Pinjaman ni adalah barang atau wang yang diberikan kepada seseorang untuk sementara waktu dan perlu dikembalikan. Okey. Barang. Okey, maksud pinjaman ni maksudnya apa? Barang. Okey, barang ataupun wang yang diberikan oleh seseorang, okey, untuk sementara waktu dan perlu kita kembalikan. Okey, barang ataupun duit diberikan oleh seseorang kepada seseorang dalam tempoh jangka masa yang tertentu, dan perlu dikembalikan. Okey, hukum memberi pinjaman ni adalah diharuskan, hukum dia diharuskan oleh syarak. Okey, peminjam wajib membayar balik atau memulangkan semula pinjaman kepada pemberi pinjaman, mengikut pada apa yang dijanjikan oleh pemberi pinjaman dan juga si peminjam lah, ya. Okey, dalil daripada Al-Quran berkenaan pinjaman. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Okey, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Sadaqallahu azim. Maksudnya, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman pada Allah SWT sebagai pinjaman yang baik, iaitu yang ikhlas, supaya Allah SWT melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Surah Al-Baqarah. Okey, ini dalil pinjaman. Ada lagi sebenarnya dalil pinjaman yang lain, ada dalam surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Putus.
Ada lagi dalil dalam ayat dalam Al-Quran, okey. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke sekejap, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-282. Panjang ayat ni. Ayat ni berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Okay. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق. Okay, sampai akhir ayat. Okay, ayat untuk berkenaan berhutang sangat panjang, ya. Kalau boleh tengok dekat sini, satu muka surat, ya. Okay, satu muka surat ni adalah ayat berkenaan hutang. Surah Al-Baqarah, awak pergi ke muka surat terakhir dari juzuk 3, ya. Daripada juzuk dua muka surat terakhir sebelum surah Ali Imran, muka surat 48. Dekat sini awak boleh tengok ayat tentang hutang, berkaitan dengan hutang, ya. Yang mana kita Ustaz boleh bagi maksud dekat sini, ya. Okey. Maksud dia, okey, wahai orang-orang yang beriman, okey, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, okey, bila kamu maaf okey, apabila kamu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, bila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga satu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis, ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika buat urusan yang melibatkan hutang, ya, sehingga satu tempoh yang tertentu, faktubuh. Ini adalah salah satu dalil dalam Al-Quran. Okay, faktubuh, maka tulislah. Jadi apa yang diberitahu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ini, ayat 282, yang mana pinjaman ini digalakkan di dalam Islam, yang pertama. Okay. Yang kedua, apabila kita meminjam, kita perlu catat. Itu adalah adab di dalam meminjam, ya. Okey, kita teruskan lagi. Dalam fiqh Islami, pinjaman barang, ya, pinjaman barang ini dikenali sebagai al-ariyah. Okey, manakala pinjaman yang berbentuk duit, wang, dikenali sebagai al-qardu. Okey. Rukun dan syarat sah pinjaman. Untuk melaksanakan pinjaman pun dalam Islam ada rukun. Kita hidup dalam Islam ni, kita ada syariat, kita ada tata cara untuk kita melakukan sesuatu perkara. Okey, semuanya ada rukun, supaya apa? Setiap benda yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai seorang muslim menjadi menjadi ibadah, ya. Jadi kita sebut rukun, maka ia melibatkan ibadah. Okey, rukun dan syarat sah pinjaman. Pertama sekali, pemberi pinjaman. Okey, ada berapa rukun? 1, 2, 3, 4 rukun, ya. Pertama sekali mesti ada pemberi pinjaman, maksudnya pemberi pinjaman, ya, orang yang memberikan pinjaman. Okey. Kedua, mesti ada orang yang meminjam ataupun peminjam. Ketiga, barang ataupun wang, barang yang pinjam dan apa yang dipinjamkan tu, okey, dan lafaz pinjaman. Okey.
Kita tengok sikit penerangan dia. Pemberi pinjaman ni mestilah mukallaf, tiada paksaan dan berkuasa terhadap barang pinjaman. Contoh, pelajar nak pinjam buku daripada ustaz. Okey. So buku tu hak milik ustaz, ya, berkuasa penuh, bukan milik siapa. Jadi ustaz boleh berikan. Jadi peminjam pula juga adalah seorang mukallaf dan juga boleh memulangkan semula pinjaman tersebut, ya. Barang ataupun wang milik pemberi pinjaman, ya, milik penuh, boleh digunakan ataupun bermanfaat. Orang tak bagi pinjaman yang tak bermanfaat, ya, dibenarkan oleh syarak dan juga tidak berkurang habis ataupun habis ketika diambil manfaatnya, ya. Maksudnya apa? Barang yang kita bagi pinjam tu, contohlah bagi pinjam handphone tapi bagi yang rosak, tak boleh lah. Okey. Ataupun bagi duit tapi duit negara mana? Negara yang tak ada dalam planet muka bumi ni, tak laku. Tak boleh lah. Lafaz pinjaman ijab dan kabul daripada peminjam dan juga penerima. Nah, aku pinjamkan untuk kau. Ni aku pinjam ya dari kamu. Contoh Hasanah dengan juga Khadijah. Hasanah pinjamkan RM100 kepada Khadijah, ya. Hasanah pun bagi, nah ini aku pinjamkan RM100 kepada engkau. Khadijah pun ambil, ini RM100 yang aku pinjam dari engkau, ya. Gitu. Sama je macam ijab kabul jual beli tu, ya. Okey. Mukallaf ialah orang yang telah akil baligh dan diwajibkan mematuhi hukum-hukum Islam. Okey. Tanggungjawab peminjam. Okey, pertama sekali, meminjam dengan niat atau tujuan yang baik. Pertama sekali. Yang kedua, merekodkan jumlah dan masa pinjaman. Okey. Ini diberitahu di dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Okey. Bila nak pinjam dalam satu tempoh masa, maka tulis. Okey, faktubuh. Sila tulis. Itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, ya. Syariat Islam menyuruh kita untuk mencatat apa yang kita pinjam, ya. Okey, seterusnya, meminjam dari institusi yang dibenarkan syarak, ya. Janganlah pinjam dengan alung. Alung ni tidak mematuhi syarak pinjaman sebenarnya, ya. Kalau nak pinjam dengan kawan, dengan mak ayah, dengan bank yang berlesen, yang ada patuh syariah, ya. Wang atau barang yang dipinjam wajib dikembalikan, ya, dan mengembalikan barang dalam keadaan baik. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda pada an Suhaibul Khair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un aw la yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqa, akhrajahu Ibnu Majah. Okey, daripada Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja, ya, yang berhutang lalu dia niat untuk tak nak melunaskan, dia pinjam tapi dia tak ada niat pun nak bayar, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Taala sebagai pencuri. Okey, jadi kita ingat pada kita, bila kita pinjam mesti ada niat nak pulangkan. Jangan niat saja, tapi bersama dengan usaha untuk kita pulangkan semula, ya. Ini amali pinjaman dari Islam lah. Ada peminjam, pemberi pinjaman, dia nak bagi buku pinjaman, ya. Barang pinjam ni apa dia? Buku. Akad dia apa? Pinjamkan saya buku ni selama seminggu. Okey, saya bagi pinjam. Nampak? Mesti ada bagi tahu tempoh semua. Itu dipanggil sebagai akad. Biasanya kalau kita nak pinjam dengan orang pun kita akan janji, bila kau, contoh kita nak pinjam duit, bila kau nak bayar ni? Bulan depan boleh. So bulan depan kena bayar lah. Gitu. Kalau tak boleh bayar macam mana? Kena minta izin dengan tuan yang kita pinjam itu, ya. Murid melakukan akad ketika melakukan pinjaman, sama ada wang ataupun barang, ya. Okey. Seterusnya, hikmah pinjaman. Apa hikmah dia? Apa kebaikan dia? Pertama sekali, membantu orang yang memerlukan, yang kedua, memupuk semangat keprihatinan dan persaudaraan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada golongan
yang memerlukan untuk berjaya. Okey, yang keempat, merapatkan hubungan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, keluar dari belenggu kemiskinan. Okey. Ini adalah hikmah kita meminjam. Okey, hikmah pinjaman, yang mana pertama sekali kita dapat bantu orang yang dalam keadaan memerlukan. Kalau tak boleh bantu tak apalah, nak macam mana, tapi bagi yang boleh membantu, antara cara dia boleh membantu adalah dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang tak berbunga lah. Kalau berbunga ni masalahnya apa dia? Riba, ya, riba ni haram. Okey, memupuk semangat keprihatinan dan persaudaraan, ya, memupuk semangat keprihatinan dan juga persaudaraan, jelas ya. Memberikan peluang kepada golongan yang memerlukan untuk berjaya merapatkan hubungan antara yang kaya dan yang miskin, yang mana berlakulah persaudaraan, silaturahim antara orang kaya dan orang miskin. Jarang orang miskin meminjam dengan orang miskin ni, dia mesti cari orang yang kaya. Okey, kaya ni maksudnya ada duit lah sikit lebih, ya kan. Okey, dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Tapi janganlah menjadikan amalan meminjam ni dengan tujuan nak keluar daripada kemiskinan. Okey, cuba elakkan meminjam seboleh-bolehnya. Okey, nak meminjam duit. Okey, kalau tidak perlu jangan meminjam. Okey, lebihkan usaha. Okey, nak pinjam ni tidak salah, ya. Pastikan kita ada perancangan dalam kita meminjam, ya. Okey, jadi sampai situ sahaja dulu kelas kita pada sesi kali ini. InsyaAllah apa yang baik tu daripada Allah SWT, apa yang buruk, apa yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Okey, semoga pelajar mendapat manfaat daripada keterangan-keterangan video, perkongsian video PDPR untuk tahun 2 SKM, ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.